Pusing. Baik. Kita mulakan kuliah pada pagi ini dengan sama-sama membaca Alkitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram ashabi rizam syai'ullah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa syafi'uhu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ilal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah oleh kamu akan pertolongan dan bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersabar serta mendirikan solat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Maksudnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, setiap daripada umat aku itu masuk mereka itu ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in bertanya kepada Nabi, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang taat kepadaku dan juga perintahku, maka sesungguhnya mereka itu akan masuk dalam syurga. Dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, maka mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Yang hormati atau imam kita Syekh Azhari, seterusnya Tuan Bilal, kemudian Tuan Siak tak ada sini. Seterusnya pengerusi surau, jawatankuasa sidang jamaah muslimin, muslimat pun ada. Rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kerana dengan izin Allah kita dapat bersama pada subuh ini, subuh Ahad,
untuk kita sambung pengajian kita soal jawab agama ni. Tapi sebelum kita baca soal jawab agama, kita lihat dulu tentang hadis 40, hadis peristiwa akhir zaman. Hadis dalam bab peristiwa akhir zaman, hadis yang kedua, tajuknya mengapa dunia Islam menjadi sasaran pemusnahan. Mengapa dunia Islam menjadi sasaran pemusnahan? Hadis ini terima daripada Ummul Mukminin Zainab bin Jahsy. Zainab bin Jahsy radhiyallahu ta'ala anha qalat inna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an yaqulu la ilaha illallah wailul lil arabi min syarrin qad iqtaraba futihal yauma min radmi ya'jud wa ma'jud ya'juja wa ma'juja mislu hazihi wa khallaqa bi usbu'aihi al-ibhami wallati taliha qultu ya Rasulullah anahlikuna wa fina salihun qalu na'am iza kasural khabasu muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Bila sebut muttafaqun alaih, maknanya di situ terkandung dua imam, iaitu Imam Bukhari dan juga Imam Muslim Allah taala. Insya-Allah. Baik, hadis ini terima daripada Ummul Mukminin ataupun ibu orang-orang yang beriman, iaitulah Zainab bin Jahsy. Zainab bin Jahsy ini salah seorang daripada isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Radhiyallahu ta'ala anha, telah meredha Allah Ta'ala akannya. Qalat, berkatalah ia Zainab bin Jahsy, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazian. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah masuk atasnya. Masuk asalnya masuk dalam rumah lah. Fazi'an, hal keadaan Nabi itu dalam keadaan takut. Hal keadaan Nabi itu dalam keadaan takut. Fazi'an, asal penggunaan perkataan takut biasanya at-taqwa ataupun Allah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wailul lil Arab, celakalah bagi orang Arab. Min syarrin qad iqtaraba, daripada kebinasaan. Min syarrin mana kebinasaan ataupun kecelakaan. Qad iqtaraba, sungguh ianya telah hampir. Apa benda yang hampir itu kita tengok kemudian. Qad iqtaraba, dia kata sungguh telah hampir. Futihal yauma min radmi ya'jud wa ma'jud. Pada hari ini telah pun terbuka dinding Ya'jud dan Ma'jud. Pada hari ini telah pun terbuka dinding Ya'jud dan Ma'jud. Mislu hazihi, seumpama dengan ini. Maksud seumpama dengan ini, baginda menemukan hujung ibu jari dan hujung jari yang sebelah. Maksudnya jari telunjuk. Yang dengan itu baginda mensyaratkan seperti bundaran gitu. Wallati taliha, mana Nabi mengisyaratkan hujung ibu jari dan hujung jari sebelah. Hujung ibu jari dan sebelah. Jadilah kan bulatan macam tu. Mislu hazihi. Futihal yawma min radmi Ya'jud wa Ma'jud mislu hazihi. Pada hari telah terbukalah dinding Ya'jud dan Ma'jud seumpama ini. Maksudnya wa khallaqa bi usbi'aihi ibham wallati taliha. Nabi mengisyaratkan dengan hujung ibu jari dan hujung jari yang sebelahnya, mana jari telunjuk. Ya, dengan itu baginda mensyaratkan seperti bulatan ataupun bundaran. Faqultu ya Rasulullah, maka aku bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atahlikuna wa fina salihun. Apakah kami akan dibinasakan sedangkan di kalangan kami terdapat orang-orang yang soleh? Apakah kami akan binasakan sedangkan di kalangan kami terdapat orang-orang yang berbaik, yang soleh?
Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, ya. Iza kasural khabasu, apabila kejahatan terlampau banyak." Apabila kejahatan terlampau banyak. Jadi apakah keterangan pada hari ini? Hadis ini menunjukkan bahawa apabila suatu tempat ataupun daerah sudah terlampau banyak kejahatan, kemungkaran dan juga kefasikan, maka kebinasaan akan menimpa semua orang yang berada di tempat tersebut. Nak cerita pada kita tentang apabila keburukan, kemaksiatan, kemungkaran dan sebagainya terlampau banyak di tempat itu, maka Allah Ta'ala boleh menurunkan bala bencana lah, dan juga musibah dan sebagainya. Sesuai dengan satu hadis Nabi SAW yang lain yang berbunyi, kan, innallaha la yu'abizul 'am bi amla khassah hatta yarawna munkarain baina zahrihim wa hum qadiruna ala ayyan kiruh fala yunkiruh azamallahu 'am bi amla khassah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Allah SWT tidak menentukan azab kepada kumpulan yang ramai disebabkan oleh kemungkaran yang dilakukan oleh kumpulan yang sedikit. Sehinggalah apabila terjadinya banyak kemungkaran dalam kumpulan tersebut, dan orang-orang yang mampu untuk mencegah kemungkaran itu tidak mencegah, wahum qadiruna ala ayyan kiruh, dan mereka tidak menegurlah kemungkaran, kemaksiatan yang dilakukan kumpulan yang sedikit. Azamallahu 'am bi amla khassah, lalu Allah Ta'ala menimpakan azab kepada kumpulan yang ramai disebabkan oleh kumpulan yang sedikit yang melakukan kejahatan itu. Jadi jadi yang buat kejahatan itu tak ramai pun, ada 2-3 orang je, tapi yang kumpulan ramai ni diam je, kau tak tahu je kan. Dengan alasan mungkinlah orang kata biarlah istilah kita, biarlah, tunggulah. Ataupun mungkin dia nak tunggu orang kata kerosakan lebih besar, nak tunggu kerosakan lebih besar pun nak tegur. Alah, kerosakan kecil je, dia kata kemungkaran kecil je, tak payah buat apa pun, biarlah dia, lantaklah dia. Walaupun nak jaga tepi kain orang, kan istilah macam tu kan, yang biasa kita pakai. Kubu kau, kubu aku. Kubu kau lah, kau jawab, tanggung tak tinggi, kau jawablah sendiri dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu. Tapi sebenarnya dalam konteks kata amal ma'ruf nahi munkar ni, maknanya ada je peranan kita kat situ sebenarnya, adanya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa melihat sesuatu kemungkaran, maka cubalah ubahlah dengan tangan dia, maksudnya kekuasaan dia lah. Kalau dia tak mampu, maka cubalah tukar atau ubah dengan menggunakan lidahnya, lisannya, teguran. Dan kalau tak mampu, maka dengan hati. Itulah dikatakan sebagai selemah-lemah daripada iman. Mana tegur dengan hati itu selemah iman. Kalau tegur dengan percakapan tu, kuatlah iman itu. Ataupun tegur dengan kekuasaan yang ada pada dia, kan, mengambil, buat tindakan, buat report dan sebagainya, itu antara bentuk teguran lah, kan, menggunakan kekuasaan, dengan lidah dan sebagainya, ataupun tegur dengan mesej. Sama sekarang kan orang tegur dengan mesej kan, ada yang jenis main sindi-sindi pun ada juga kan, itu pun tegur juga, main sindi-sindi. Okey, kalau kita tegur secara direct, mungkin dia kecil hati ke, ataupun mungkin malu dia ke dan sebagainya di hadapan orang ramai. Jadi kita tegur secara sindiran lah. Itu pun kalau dia terasa. Kalau tak terasa pun buat tak tahu dah, buat bangang dia kan. Macam tu lah, mana dia teruslah buat benda tak elok tu. Macam tu. Tapi yang penting kita kena ada langkah untuk menegur sesuatu kesalahan ataupun kesilapan tadi. Baik. Jadi hadis ni diterima daripada Zainab bin Jahsy tadi kan. Yang mana dia berkata,
Nabi SAW satu hari dia masuklah ke rumah baginda, ke rumah Zainab, isteri baginda Rasulullah SAW jugalah. Jadi dia berkata la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Rasulullah berkata begitu. Kemudian Nabi kata kecelakaan kepada bangsa Arab. Yang mana dinding Ya'juj dan Ma'juj kan di sini dia kata telah pun terbuka. Pada hari ini telah terbuka dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Cuma tiba persoalan sinilah. Adakah waktu itu dinding Ya'juj Ma'juj itu telah terbuka? Ini persoalannya. Sedangkan yang kita ketahui dinding Ya'juj Ma'juj itu belum terbuka lagi. Nampak? Ini adalah bentuk kiasan. Kiasan ataupun nak nyatakan tentang walaupun disebut pada masa itu tetapi menunjuk pada zaman yang akan datang. Walaupun disebut dalam hadis itu futihal yauma min radami Ya'juj wa Ma'juj misl hadza, dibuka pada hari ini. Al yauma asal perkataan yauma ni maksudnya hari ini. Adakah hari ini? Adakah pada hari itu yang disebut oleh Zainab itu? Sedang hakikat yang kita tahu bahawa dinding Ya'juj Ma'juj itu belum terbuka lagi. Kita tahu kan? Kisah Ya'juj Ma'juj ni disebut dalam Quran, dalam surah Kahfi lah, ayat 83 hingga 98. Kisah Ya'juj dan Ma'juj kan, di mana Ya'juj Ma'juj ni satu kumpulan, satu golongan kan daripada bangsa Nabi Sam bin Nuh. Sam bin Nuh anak daripada Nabi Nuh alaihissalam lah, keturunan dia. Okay? Yang mana Ya'juj Ma'juj ini satu bangsa yang suka membuat kerosakan dan kebinasaan dalam muka bumi. Macam tu. Dan Nabi pun kata Ya'juj Ma'juj ini besok akan keluar besok di hari zaman nanti. Tapi kalau ikut pada hadis ini, maknanya futihal yauma, pada hari ini. Pada hari ini Ya'juj dan Ma'juj itu dindingnya telah pun terbuka, tembok besi tu. Macam tu. Cuma adakah pada hari itu ini disebut dalam hadis ni? Jadi kemungkinan besar maknanya walaupun ditunjuk pada zaman al-an, pada masa itu, tetapi bermakna yaumul mustaqbal, pada hari yang kemudian, pada hari yang akhir zaman lah. Kerana hakikat yang kita tahu bahawa dinding Ya'juj itu belum terbuka lagi. Dia hanya terbuka besok selepas dari peristiwa turunnya Dajjal ataupun keluarnya Dajjal, dan setelah dibunuh oleh Nabi Isa AS akan Dajjal. Bila Dajjal dah mati dan dibunuh oleh Nabi Isa kan, yang turunkan daripada langit pada akhir zaman esok, barulah lepas tu keluar Ya'juj dan Ma'juj pula. Nampak? Sebenarnya Ya'juj Ma'juj itu belum keluar. Maknanya ditunjuk pada ini, pada hari ini bil makna yaumul mustaqbal, pada hari yang akan datang. Jadi itu biasa dalam bahasa Arab. Itu biasa dalam bahasa Arab. Ataupun juga dia bermakna kiasan. Kiasan tentang kerosakan-kerosakan yang berlaku. Pada hari itu pun ada kerosakan berlaku juga, dan juga pada masa akan datang pun ada juga kerosakan berlaku di kalangan orang-orang Arab. Macam tu. Okey. Sama juga contohnya dalam waktu kita solat, waktu kita qomat. Bila muazzin dia qomat, dia sebut qad qamatis solah. Qad qamatis solah. Sungguh sembahyang telah didirikan. Qomat ni adalah, qomat ni dalam bahasa Arab bermakna li zamanil madi, pada zaman yang telah berlaku. Qama qomat. Qamata kumta kuntuma kuntum kumti kutuma kuntumna kumtu kunna. Ini tasrif dalam bahasa Arab lah. Asalnya qama yaqumu qaman, bahwa qaimun wa zakar maqumun. Qum la taqum maqaman maqumun miqamun. Tasrif lah. Tasrif hanya membalik-balikkan perkataan dalam bahasa Arab lah. Macam tu. Untuk kita pandai bahasa Arab ni, dia kena belajar tasrif. Tasrif gitu, baru kita pandai. Jumpa perkataan Arab tu tasrif, kata tasrif. Nasara nasru nasra. Nasra saya menolong, yang suruh sedang menolong. Nasran satu pertolongan. Okey, nasir yang menolong, mansur yang kena tolong. Unsur tolonglah. La tansur jangan tolong. Lantus jangan tolong. Mansurun min surun.
kan, bermakna zaman lizarabil zaman dan lizarabil makan, pada menunjukkan pada tempat ataupun pada masa lah, dan juga mensarun untuk nama alat ataupun pegawai. Okey, ingat pandai bahasa Arab kena tasrif. Jumpa yang perkataan Arab tasrif, tak? Macam tu. Jumpa perkataan kata meja, maju, mejat, mejatan, meja, meja. Itu bahasa Melayu lah, tapi jaranglah orang tasrif meja. Okey, baik. Jadi kemudian Nabi SAW mengisyaratkan menemukan hujung dua ibu jari dan hujung jari yang sebelahnya mari terunjuklah, dengan mengisyaratkan macam bulatan. Cuma apakah mesin sampaikan dengan bulatan ini, wallahu alam, tidak disebut dalam hadis ini. Apakah mesin yang disebut tentang bulatan, ataupun mungkin juga bermakna, boleh juga kita maksudnya dekat. Bulatan ni makna berdekat, ataupun dilingkari dengan maksiat, dilingkari oleh maksiat. Mana orang yang soleh berada dalam dia, kemudian dilingkari oleh golongan-golongan maksiat yang melakukan mendahaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh juga bermakna begitu. Cuma tak disebutkan dalam hadis. Cuma dia kata baginda menemukan hujung ibu jari dan hujung jari yang sebelah, yang dengan itu baginda mensyaratkan seperti bundaran. Bundaran ni apa? Bulatan. Okay? Lalu Zainab bin Jasi berkata, ya Rasulullah, kan, anahlikuna wa fina salihun. Adakah kami akan dibinasakan pada hari itu sedangkan di kalangan kami ada orang soleh? Di kalangan kami kan ada orang soleh, orang masjid, orang surau, semua ada. Takkanlah kita akan dibinasakan? Takkanlah turun bala bencana dan juga azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Gitu kan? Itulah maksudnya. Jadi walaupun ada orang soleh, ada orang baik dalam kumpulan itu, dalam komuniti itu ada orang soleh baik, bukan makna dia merupakan satu jaminan Allah Ta'ala tak boleh turunkan bala. Bukan satu jaminan Allah Ta'ala tak boleh menurunkan bala bencana dan musibah, kan, kecuali apabila, kan, orang yang soleh tadi menegur orang-orang yang tidak soleh, orang yang jahat ini daripada melakukan kemaksiatan dan juga kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semana peranan orang lain lah, peranan orang yang baik menegur orang yang tidak baik. Macam tu. Kalau tak mampu nak tegur, kan, tak mampu nak tegur, maka dengan hati je lah. Dengan hati lah, itu yang paling ringan je tu. Paling yang mungkin paling simple lah yang boleh kita buat. Macam tu. Ataupun kita minta hidayah Allah Ta'ala, menurunkan hidayah dan petunjuk kepada orang-orang yang masih lagi jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kemudian Zainab bertanya kepada Nabi, kemudian Zainab bertanya tadi, adakah di kalangan kami itu tak ada orang soleh? Maka Nabi kata, na'am, ada. Iza kasra khabasu, apabila banyaknya berlaku kemungkaran dan juga kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lihat hadis tadi. Hadis ini menunjukkan bahawa apabila suatu tempat atau daerah terlampau banyak kejahatan, kemungkaran dan kefasikan, maka kebinasaan akan menimpa semua yang berada di tempat itu. Ia bukan menimpa pada orang jahat sahaja, tetapi juga orang yang soleh akan turut dibinasakan. Walaupun pada hari kiamat nanti masing-masing akan diperhitungkan mengikut amalan yang telah dilakukan. Cuma walaupun dibinasakan di dunia ini, kan, bala bencana contohnya gempa bumi. Bila gempa bumi berlaku pun faham je lah, dia akan kena semua orang rumah Tok Imam kena sekali. Rumah Tok Imam ke, rumah orang kata orang mau ustaz ke, mau ustazah ke pun kena juga sekali, yang macam tu. Rumah Tok Guru pun kena, kan. Kadang-kadang pusat-pusat tahfiz pun mungkin boleh kena juga. Macam tu. Walaupun pada hari kiamat nanti, cuma pada hari kiamat nanti masing-masing akan dibangkitkan dan dihitung amalan mereka berdasarkan amalan-amalan mereka ketika mereka hidup dalam dunia lah. Kalau amalan mereka itu baik, maka baiklah. Amalan mereka tak baik, maka tak baiklah. Cuma nak nyatakan pada kita ini bahawa bila kemungkaran itu banyak berlaku dan orang baik tak tegur, dia akan kena semua. Macam tu. Kenalah. Kalau mati, terus mati tak apa, tapi tak mati, cedera parah ataupun kaki putus ke apa, telinga putus, mata buta,
Tahu tak? Mana terlantar di hospital macam tu. Kan berbulan-bulan lama terlantar di hospital dan sebagainya. Itu kan merupakan satu musibah yang besar kepada orang yang soleh. Tapi kalau Allah Ta'ala tunggal bala tu habis semua mati, tak apalah kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un terus. Baik, oleh sebab itu tuan, segala jenis kemungkaran dan kefasikan hendaklah segera dibasmi, dan segala kemaksiatan hendaklah segera dimusnahkan, supaya tidak terjadi malapetaka yang bukan hanya akan menimpa orang yang melakukan mungkaran dan kejahatan tersebut, tetapi juga menimpa semua penduduk yang berada di tempat berkenaan. Dalam hadis ini, walaupun disebut secara khusus tentang orang Arab, tetapi yang dimasukkan meliputi semua bangsa yang ada di dunia ini, Masya Allah. Baik, walaupun dalam itu disebut Arab, orang Arab lah, kerana masa itu ialah pada zaman Nabi itu kedudukan Islam lagi tidak berkembang luas lagi kan. Tak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ini orang kata satu dunia dia ada Islam. Tak, dah berkembang luas. Penduduk dunia pun Islam pun berbilion jumlahnya ramai. Cuma masalahnya kita ni zaman ni walaupun ramai tapi pecah belah. Itulah. Pecah belah, bergaduh, sesama sendiri, berasak, fitnah, hasad, dengki dan sebagainya kan. Itulah lazim yang berlaku lah di zaman ini. Itu sebab Nabi SAW kata, kan umat aku di hari zaman ni macam buih je. Umat aku hari zaman ni macam buih di lautan, tapi kosong, pun tak ada fungsi apa-apa. Macam tu. Dan suka bergaduh, berbalah, merebut kedudukan, jawatan dan sebagainya. Baik, seterusnya, tujuan disebutkan masa Arab secara khusus adalah kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan mereka, dan dia menerima Islam pada waktu permulaan adalah bangsa Arab, dan sedikit sekali daripada bangsa lain. Begitu pula hanya dalam masalah berkaitan dengan maju dan mundur Islam yang banyak bergantung dengan bangsa Arab itu sendiri. Selain itu, bahasa resmi Islam adalah bahasa Arab. Aja tu. Dan Islam pun begitulah halnya dalam masalah berkaitan dengan maju dan mundurnya Islam yang banyak bergantung dengan keadaan bangsa Arab itu sendiri. Selain itu, bahasa rasmi Islam ialah bahasa Arab. Kemudian Ya'juj Ma'juj adalah dua bangsa daripada keturunan Nabi Adam AS yang dahulu banyak membuat kerosakan di atas muka bumi. Lalu batas daerah dan kediaman mereka ditutup oleh Raja Zulkarnain dan pengikut-pengikutnya dengan besi campuran tembaga dan juga timah. Kan disebutkan kisah dalam Quran kan, Raja Zulkarnain itu. Cuma ada persoalan, adakah Alexander the Great itu adakah dia adalah Zulkarnain? Kan pernah tengok kan cerita Alexander the Great. Ada orang kata itulah Zulkarnain, ada orang kata itu bukan Zulkarnain, bukan Raja Zulkarnain. Kerana Alexander the Great itu bukan orang Islam. Dia Islam, dia bukan Islam, dia kafir. Jadi ada pendapat ulama mengatakan bahawa Raja Zulkarnain itu bukan Alexander the Great. Alexander the Great kita tahulah, dia memerintah antara timur dengan barat. Sama juga Raja Zulkarnain ini, dia memerintah antara timur ke barat, dia memerintah. Hebat, besar punya kerajaan dia. Cuma Raja Zulkarnain itu Islam, dia seorang Islam. Sedangkan Alexander the Great ini dia bukan Islam. Ada ulama menyatakan bahawa jaraknya Raja Zulkarnain dengan Alexander the Great itu jaraknya dengan 2000 tahun. 2000 tahun jarak dia. Macam tu. Dan Zulkarnain ini, apa maksud dengan Zulkarnain? Maksud dengan Zulkarnain maknanya dua tanduk. Kornain asal perkataan kornon. Kornon ialah tanduk. Kornain dua tanduk. Dia ada dua tanduk. Dia macam topi dia tu, topi ada dua tanduk je kan. Topi dia dua tanduk. Itu sebabnya dia katakan sebagai Zulkarnain. Itu sebabnya siapa yang namanya Zulkarnain, kita kata kau dua tanduk kan. Wahai dua tanduk mari sini. Apalah dua tanduk pula nama Zulkarnain? Zulkarnain tu dua tanduk lah. Zulkarnain maksudnya dua tanduk. Macam tu. Siapa sahabat kita yang bernama Zulkarnain, maksudnya dua tanduk.
Dia ada 2 tanduk. Tak tahu lah tanduk ke mana. Tapi itu tanduk lah. Qarnun tu maksud tanduk. Itu baik. Lalu patah daerah dan kediaman mereka ditutup oleh Raja Zulkarnain dan pengikut-pengikutnya dengan besi campuran tembaga. Cuma kedudukan kedudukan Ya'juj Ma'juj ni tak tahu di mana. Ada ulama menyatakan bahawa kedudukannya ialah di bawah daripada kerajaan negara Rusia, yang banyak negeri yang sebut Khan kan negara-negara Khan ni. Kat situlah dulu pernah ada seorang raja daripada China, pernah dia berjalan kan, bergerak daripada China menuju ke India. Daripada China ke India, dia jumpa kan kawasan yang dikatakan sebagai kawasan yang tertutup dengan besi dan juga tembaga ni. Yang mana di dalam itulah yang didakwa terdapatnya golongan Ya'juj dan Ma'juj itulah. Macam tu. Dan Ya'juj Ma'juj ni besok dia akan keluar, dan tembok tu besok dia akan roboh, dia akan runtuh. Tapi adakah roboh dan runtuh itu hanya pada akhir zaman sahaja? Sebenarnya ada cubaan untuk meroboh tembok itu setiap masa dan keadaan. Ada saja Ya'juj Ma'juj ni cuba meroboh dia. Tapi bila sampai pada tahap nak roboh, Allah Ta'ala petaukan semula tembok itu. Allah Ta'ala petaukan semula akan tembok Ya'juj dan Ma'juj tersebutlah. Macam tu. Baik. Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj ini, sebut dalam hadis Nabi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iza auha Allah ila Isa alaihi salam qad akhrajtu ibadan li la yadani liyahadi bi kitalihim fahazzir ibadi ila tur fahazzin ibadi ila tur. Tiba-tiba Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Isa AS. Wa Isa, sesungguhnya aku telah melepaskan hamba-hambaku yang sangat ganas, yang tidak ada siapa pun yang dapat melawan mereka. Oleh itu bersegeralah kamu selamatkan hamba-hambaku yang ada bersama dengan kamu ke arah Bukit Tur. Kan? Ini merupakan orang kata seolah macam kalam Allah lah, kalam Allah ataupun firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Taala berfirman ataupun berkalam kepada Nabi Isa AS selepas Nabi Isa berjaya membunuh Dajjal. Selepas Nabi Isa berjaya membunuh Dajjal, kemudian Nabi Isa juga membinasakan orang Yahudi, mematahkan salib, membunuh khinzir, babi dan sebagainya. Maka Nabi Isa AS pun beramah mesra dengan dia punya bala tentera dia, tentera Imam Mahdi dan sebagainya. Tiba-tiba turunlah ayat ini. Allah Ta'ala kata, Is awhallah ila Isa AS qad akhrajtu ibadan li la yadani la hadin bi kitalihim fahazzar ibadi ila tur. Kan? Sungguh aku telah keluarkan akan hamba-hambaku, kan, pada hari ini, yang mana hamba buku ini adalah sangat ganas dan tiada siapa pun mampu untuk melawan dia nanti. Dia sangat ganas. Fahazzir ibadi ila tur. Oleh itu naklah kamu bawa kamu punya bala tentera ni wahai Isa, kan, dengan tentera Ahmadi semua, bawalah ke Bukit Tur. Ada satu tempat nama Bukit Tur untuk kamu berlindung daripada diganggu oleh kumpulan Ya'juj ataupun disunahkan oleh Ya'juj dan Ma'juj ini. Dan kemudian ada pula sebuah hadis menyatakan bahawa wa yab'asullahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum kulli hadamin yansirun fayamurru awalihum ala bukhairatin tabriyah fayashribu ma fiha wa yamurru akhiruhum wa yaqulu laqad kana bihazihi maratan ma'an. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Maksudnya, lalu Allah Ta'ala melepaskan kumpulan Ya'juj dan Ma'juj. Maka mereka kelihatan turun pada satu tempat yang tinggi dengan begitu cepat sekali dan segera membuat kerosakan di muka bumi. Maka kumpulan yang pertama di kalangan mereka akan melalui satu danau namanya Danau Tabariyah. Lalu mereka meminum air yang terdapat dalam danau tadi.
Sehingga apabila kumpulan yang kedua datang ke danau tersebut, lalu mereka berkata, sesungguhnya sebelum ini di sini ada banyak air. Sesungguhnya di sini terdapat banyak air. Nampak tak? Jadi menunjukkan pada kita bahawa kumpulan Ya'juj dan Ma'juj ni memang dia jenis pelahap. Pelahap, buat makan dan sebagainya. Dan mereka tidak akan meninggalkan makanan kepada kumpulan lain. Walaupun kumpulan Ya'juj itu mungkin kemungkinan banyak-banyak kumpulan, dia bukan kumpulan satu, kumpulan dua sebagainya. Jadi kalau kumpulan satu dah turun, dia akan pergi ke danau itu, kan, ataupun tempat-tempat yang ada air dan sebagainya, ataupun tempat-tempat yang ada ikan dan sebagainya, maka dia akan sapu bersih. Sapu bersih dan tidak meninggalkan makanan kepada kumpulan yang belakang mereka. Kumpulan belakang tu kena cari tempat lain lah. Kena cari tempat lain. Kalau nak makan ke ataupun nak apa pun dia sepatutnya, kan, nak buat lain, maka kena terpaksa mencari danau yang lain. Kerana sikap Ya'juj Ma'juj ni, dia tidak akan meninggalkan makanan kepada kumpulan kawan yang lain. Memang mereka ni jenis yang rakus, pelahap dan sebagainya, kan. Jadi itu sebab sesuai sekalilah Ya'juj Ma'juj ni dengan sebagai kumpulan kerosakan. Kumpulan yang suka buat kerosakan, kebinasaan. Sama ada kita akan berjumpa dengan kumpulan ini besok ataupun tidak, wallahu alam. Kita tak dapat pastikan. Kalau kita tak jumpa pun kemungkinan cuma kisah akhir Ma'juj ni akhirnya Allah Ta'ala turunkan pertolongan dengan mengutuskan mengirim binatang kecil seperti ulat. Ulat yang sering ada dalam hidung unta. Jadi binatang inilah tuan-tuan yang masuk ke dalam hidung kumpulan Ya'juj dan Ma'juj dan menyengat mereka. Itu caranya Allah Ta'ala membinasakan Ya'juj Ma'juj ini. Allah Ta'ala mengirimkan tentera ni, itulah ulat je. Itu sebabnya binatang kecil ni kita jangan anggap mudah. Walaupun dia kecil, kan? Walaupun kecil, nyamuk je tu, kan? Nyamuk kecil je. Tapi bila kalau jenis nyamuk denggi tu, kalau dah dia gigit kita, boleh menyebabkan kita masuk hospital, boleh meninggal dunia dan sebagainya. So jangan kita anggap benda kecil adalah benda yang mudah, enteng dan sebagainya. Dia boleh membinasakan. Namrud contohkan, Namrud disengat oleh seekor nyamuk je. Nyamuk masuk dalam telinga Namrud dan sengat dia, kan, gigit dia. Akhirnya Namrud mati. Tak ada buat apa. Walaupun dia mengaku dia sebagai Tuhan, dia sebagai raja yang hebat dan sebagainya. Jadi begitu juga kumpulan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Allah Ta'ala menjadikan ulat, yang mana ulat itu biasa sering terdapat dalam hidung unta, dan ulat itu masuk di dalam hidung-hidung kumpulan Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya mereka semuanya mati bergelimpangan gitu. Kan, bila Nabi Isa keluar, tengok kumpulan Ya'juj ramai sangat mati bergelimpangan. Kemudian dia punya mayat tadi semakin hari semakin busuk dan sebagainya. Maka akhirnya Nabi Isa minta bantuan dan juga pertolongan Allah Ta'ala supaya dihilangkan akan kumpulan tadi Ya'juj Ma'juj yang mati tadi, berlimpangan banyak sangat, kan? Maka akhirnya Allah Ta'ala mengirimkan burung yang sejenis burung yang besar seakan-akan leher unta. Maka burung itu akan menyambar bangkai itu dan membawanya pergi kepada tempat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian kita lihat kitab soal jawab agama tu, soalan nombor berapa? 28 sudah. 29 sudah. Dah, kan? Okey, soalan 30. Soalan 30 muka surat 20 bagi ada kitab. Baik, salah kisi agama Islam bagi seorang yang memakai susuk di badan dengan tujuan untuk keselamatan diri. Baik, salahkah di sisi agama seorang memakai susuk di badan dengan tujuan untuk keselamatan diri? Boleh tak, Mazim? Ada pasal susuk tak? Kalau sakit lambung tak boleh lah, Ustaz. Untuk pertahanan badan. Okey. Cantik muka. Okey. Kuat. Okey. Saya rasa itu, tetapi tujuan dia tu saya tak tahu lah, yang memasukkan tu sama ada ilmu
ataupun dengan doktor. Sudah ada jawapan dah. Abang Zin dah bagi jawapan. Tapi salah pun. Baik, jawapannya memakai susu untuk tujuan keselamatan hukumnya haram. Tak kisahlah siapa yang masukkan. Kan? Tak kisahlah siapa masukkan, doktor ke, bomoh ke, pawang dan sebagainya kan. Biasa mas Ustaz. Macam tu. Mas. Susu pada mas. Okay. Jadi memakai susu dengan tujuan keselamatan hukumnya haram. Jika seseorang itu beriktikad bahawa susu itu boleh menghindarkan segala bahaya, maka perbuatan itu merupakan syirik. Berarti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan dosanya sangat besar sehingga kan Allah Taala tak dapat mengampuninya selagi dia tidak kembali kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah firman Allah Taala Quran. Macam tu. Apa firman Allah Taala Al-Quran? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara isman azima. Surah An-Nisa ayat 48. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yaghfiru, tidak mengampuni, ayyusyraka bi, orang-orang yang melakukan syirik kepadanya, wa yaghfiru ma duna zalika, dan Allah Taala mengampuni bagi dosa-dosa selain daripada demikian. Liman yasha, bagi sesiapa yang Allah Taala kehendak. Wa man yusyrik billah, maka barang siapa yang melakukan syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, faqad iftara isman azima, maka sungguh mereka telah mengadakan satu dosa yang besar. Satu dosa yang besar. Kan? Tapi biasanya susu ni biasanya untuk kecantikan. Biasanya perempuan pakai kan. Perempuan biasalah. Itu sebab kadang-kadang nampak perempuan tu kadang dia lawa kan. Umur dah 80 tahun, umur 90 tahun. Tapi muka macam umur Torik lagi muka terik lagi kan, macam umur dah 30 tahun, 20 tahun muka dia. Susu ni kalau dia nak buat, jadi dia punya hukum tu macam mana Ustaz? Biasa ke atau masih tu lagi? Macam mana? Susu ni tadi dia sejenis emas. Jadi kalau kita buang, sesudah katalah dia nak mati kan, jadi ada waris ataupun dapat tahu yang dia ni ada susu, kita buang, jadi hukum dia macam ni Ustaz. Habis dosa dia macam mana? Itu kalau dia minta ampun Allah Ta'ala, kan Allah Ta'ala ampunkan, dimaafkanlah, kan habislah dosa dia. Kalau dia minta ampun pada Allah, tapi dia kan Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosanya, itu antara dia dengan Allah Ta'ala lah. Kita tak tahu lah macam tu. Tapi sekarang saya percaya Ustaz, bilangan mungkin dah tak ada, tapi tak tahulah bangsa lain. Yelah, kalau ada tu pun sikit lah, tak banyak lah bilangannya. Biasanya macam model-model ke, modeling kan, ataupun artis-artis ke dan sebagainya kan, selebriti kan, kemungkinan ada yang menggunakan begitu. Tak ada yang begitu. Tapi jelas zaman sekarang ni kita dah ramai lah ustaz, guru dan sebagainya yang bagi nasihat dan sebagainya. Tapi kalau tak ada termakan juga nasihat tu, tak tahu nak cakap apa dah. Kan contoh sihir. Walaupun zaman sekarang zaman moden, tapi masih ada yang mengamalkan sihir, mengantar sihir kepada orang lain dengan tujuan untuk memecahkan belahkan rumah tangga orang. Kan orang berniaga contohnya dihantar sihir, kan perniagaannya sebelum ni maju, akhirnya perniagaannya jadi lingkup kan, sehingga kan orang lalu depan kedai dia pun orang kata, kenapa kedai kau tak buka? Dia kata, kedai aku buka, kau tak nampak ke? Jadi pelanggan anggap kan macam kedai dia tak buka, jadi orang pun pergi kedai lain. Bila tanya, kita jumpa dia kemudian beberapa hari kemudian, kita tanya dengan dia, kau buka tak kedai lagi tu? Buka. Tak nampak, bukan dia kau buka. Dia kata kan, ini sihir dia tu. Itu antara bentuk sihir juga. Macam tu. Kemudian sihir contoh lain santau angin dan sebagainya kan. Itu pun antara bentuk sihir juga. Busung, istilah busung, pernah dengar perkataan busung? Pernah kan? Busung pun sihir juga. Satu bentuk sihir. Kan? Perut dia tu dia mengelembung lah, perut dia tu buncit.
perut jadi buncit. Tapi bila pergi jumpa doktor, scan kat doktor, kata tak ada apa. Tak ada sakit apa-apa. Perut kau ni okey je. Tapi perut dia pun besar. Nampak tak? Itu pun bentuk sihir juga. Sihir di antara seseorang. Cuma masalahnya sihir ini kadang-kadang kita tak tahu siapa yang menghantar. Kan? Cuma ada orang kata si A yang hantar tu, si B yang hantar dan sebagainya. Siapa ada betul tidak, Allah tak tahulah siapa yang menghantar. Baik, jadi kita kembali pada susuk tadi. Jadi maknanya hukum memakai susuk untuk keselamatan adalah haram, apalagi kalau untuk kecantikan. Betul tak? Pun sudah tentu haram lah. Itu. Jadi tak apa kata? Tak bertepatan dengan usia dia. Usia dah 90 tapi muka masih lawa. Itu antara bentuk susuk lah. Yang dibenamkan dalam dia punya tu. Pernah tak dengar cerita Piramli tu? Dia cucuk kat sini, dia cucuk kat sini, cucuk kat sini, kat sini. Tahu tak? Tu bentuk susuk lah tu. Tu nak cerita tentang susuk lah. Mana orang dia muka masih lawa, cantik dia kan nak cerita. Baik, kemudian soalan yang ke-31. Jika ada saudara kita yang terkena sihir, bolehkah kita melawan sihir dengan sihir yang lain? Lawan sihir dengan sihir. Kau sihir lah orang tu, dia kata. Dia sihir kan? Kau lawan sihir dia, kan? Macam tu. Bolehkah macam tu? Mana menggunakan sihir lawan sihir? Jadi perbuatan itu adalah, jawapannya adalah haram. Melawan sihir dengan sihir berarti kita perlu pergi kepada seorang ahli sihir untuk meminta dia melawan kembali sihir yang dikenakan kepada seseorang. Ini tidak akan menjadi kecuali dengan meminta pertolongan dengan jin dan mentaati jin ataupun syaitan tersebut. Kerana sihir itu kan sihir biasalah, dia minta bantuan dengan jin, dia minta bantuan syaitan dan sebagainya. So apabila kita meminta bantuan dengan ahli sihir, sama jugalah. Sama juga macam sama kita mengamalkan sihir juga. Nampak tak? Mana batil lawan dengan batil. Sepatutnya batil dilawan dengan yang baik. Batil lawan dengan baik, bukan batil lawan dengan batil. Kalau batil dengan lawan batil sama juga. Sama juga akan terus batil lah. Orang yang pergi berjumpa dengan ahli sihir termasuk dalam larangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin. Maksudnya sesiapa yang mendatangi dukun ataupun bomoh lalu dia membenarkan apa yang dikatakannya, fasaddaqu, maka dibenarkan bima yaqul, faqad kafara, maka sungguh dia telah mengkufuri apa-apa yang diturunkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun, bomoh dan sebagainya, ataupun orang-orang yang dia punya bacaan-bacaannya bila pengubatan tu tak jelas apa benda dia baca dia, kan? Songau-songau itu. Dia suruh bantu dia supaya supaya orang-orang ni penyakit. Tetapi kalau mengikut kita punya agama tak boleh lah itu. Baca kalau surah yang surah yang itu yang sepatutnya berhubung kait dengan penyakit dia tu kan. Ataupun pakai ubat tradisional. Ada yang paling ustaz, tempur dibaca, tempur dihitungkan, campur, tumbuk, dinding dapur kesapuan. Ada yang percaya resepi lah. Resepi orang tua. Kan, resepi orang tua macam ni. Kalau sakit tu macam ni, apa macam ni kan. Kan, apa istilah tu? Petua orang tua-tua. Petua tu boleh? Kan, kerana petua ni kadang tidak ada baca apa-apa, tak ada ruqyah apa-apa. Tak? Kalau petua dia kegunaannya. Petua ni kalau sakit perut ni kita pakai yang ni. Tanpa ada ruqyah, tanpa ada bacaan apa-apa pun. Tapi boleh. Kan? Kembali macam biasa balik. Itu dibenarkan, dibolehkan Islam. Macam tu.
Tapi kalau kita gunakan petua, lepas tu kita baca pula jampi-jampi yang apa-apa bukan, yang tak jelas, tu yang tak boleh, haram. Macam tu. Baik, seterusnya faham kan? Okey. Jadi kembali pada tadi, maknanya kita tidak boleh melawan sihir dengan sihir yang lain. Sihir kan satu benda yang batil. Minta pula bantuan dengan benda batil, sama jugalah. Batil dengan batil kan, buat apa? Batil dengan batil, dia tak akan jadi, dia tidak akan jadi tak batil. Tak ada, dia tetap akan batil juga. Macam tu. Baik. Jadi perkataan kahin ataupun arraf, dukun dan bomoh, ini ialah digunakan oleh penggunaannya kebiasaannya untuk orang yang menjampi, bukan menggunakan Al-Quran ataupun doa-doa yang maksud daripada baginda Rasulullah SAW. Okay? Untuk dalam konteks Islam ni, biasanya untuk yang mengubat, biasanya kita namakan perawat Islam. Kita namakan perawat. Macam tu. Dan biasa perawat tidak menggunakan bayaran-bayaran tertentu. Tidak sepatutnya. Ada juga yang menggunakan bayaran tertentu, tapi tengoklah bayaran tu sesuai atau tidak. Kerana ada kata perawat-perawat ni, contohnya perawat-perawat yang bukan Darussyifaa lah, biasanya menggunakan bayaran-bayaran tertentu lah. Kalau nak saya buat boleh, tapi kena bayar sikit lah. Duit minyak kan, bayar duit minyak. Mana bayar-bayaran begitu dibenarkan, tapi jangan melampau sangatlah. Sekali rawat sampai 30,000, 40,000 dan sebagainya, dah sama macam hospital pula. Tengoklah hospital tu, sekali buat je dah berapa ribu kan. 30,000, 40,000, bengkok kan, terpaksa jual tanah. Jual tanah, kuah kereta dan sebagainya, demi untuk berubat saja. Baik, apakah pandangan daripada sudut akidah sekiranya seorang itu suka menilik nasib? Juga adakah seorang itu boleh memberitahu perkara yang akan berlaku pada masa hadapan melalui ilmu melihat bintang, ilmu lihat bintang ataupun al-tanjim. Soalannya, apakah pandangan daripada sudut akidah sekiranya seorang itu suka menilik nasib? Juga adakah seorang itu boleh memberitahu perkara yang akan berlaku pada masa depan melalui ilmu melihat bintang, al-tanjim? Jawapannya, akhir ini banyak tersebar perkara bid'ah, sihir dan kekeliruan dalam kalangan Islam. Antaranya seperti amalan menilik nasib dengan melihat tapak tangan dan sebagainya. Tengok tapak tangan. Tengok teman kan, aja tu. Banyak zaman sekarang macam-macam kan. Saya pun pernah kadang-kadang orang yang kata add kita dalam FB. Dia add kita dalam FB, lepas tu dia hantarlah kata dia ni boleh mengubatkan orang dan sebagainya. Rupa-rupa daripada Indon. Rupa daripada Indon kan? Dia kata tuan nakkan apa? Saya boleh. Saya akan tilik lah, dia kata. Pasti tak layan, dia lantak kau kan. Kan? Sebab dalam FB ni dia, FB ni kat umum satu dunia. Kadang-kadang ada orang yang kita tahu, dia add kita, dia tag kita kan. Dia hantar mesej dan sebagainya, bahawa dia saya boleh membantu kamu kan, saya boleh membantu cucu, dia kata sebagainya. Apa yang cucu inginkan, cucu ada masalah apa, dia kata. Dia hantar mesej kat kita. Aku pun tak layan ni, hantarlah kau. Ada je tu. Benarlah, ada 2-3 kali lah kontak kita daripada Indon, tak tahu siapa. Saya tak tahu je, hantarlah kau je. Baik. Jadi akhir ini tuan, banyak tersebar bid'ah, sihir dan keluhan dalam kalangan umat Islam. Antaranya seperti amalan menilik nasib dengan melihat tapak tangan dan sebagainya. Melalui amalan seperti ini, mereka boleh mengetahui masa yang akan berlaku masa akan datang. Kan? Dia kata, apa nak tip-tip? Okay? Ini kau akan bakal berkahwin, menjadi menantu raja. Kau tengok pada ni kan, kau bakal menjadi menantu raja, kahwin dengan anak raja. Tengok-tengok tak kahwin juga anak raja. Tiba-tiba kahwin dengan orang biasa je, bukan anak raja. Tak boleh pakai lah. Sebenarnya perbuatan ini tidak ada kori oleh Islam, bahkan tak ada terima logik akal manusia.
perkara yang datang ialah urusan gaib yang tidak diketahui oleh manusia. Nampak? Jadi perkara yang akan datang, zaman mustaqbal ni, zaman akan datang, kita tak tahu. Jadi kalau ada orang mendidik nasib kita jangan percayalah. Jangan percaya bulat-bulat. Firman Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Ma kana Allah liyazalul mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabisa minat thayyib. Wa ma kana Allah liyutniyakum 'alal khaybi walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha. Fa aminu billahi wa rasulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azima." Maksudnya Allah Ta'ala tidak sesekali akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan yang kamu ada seorang, maknanya bercampur aduk mukmin dan munafik, bahkan dia tetap memuji kamu, sehingga ia memisahkan yang buruk munafik daripada yang baik yang beriman. Dan Allah Ta'ala tidak sesekali akan memperlihat kepada kamu perkara-perkara yang gaib. Akan tetapi Allah Ta'ala memilih di kalangan daripada para Nabi dan Rasul sesiapa yang dikenakinya untuk menceritakan perkara gaib. Nampak? Yang boleh cerita perkara gaib ini para Nabi dan para Rasul saja, melalui wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang-orang biasa tak boleh lah. Tak boleh menceritakan perkara-perkara gaib. Oleh itu berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan boleh pahala yang besar. Tak? Ada juga macam tu kan. Dia tahulah orang kata, oh dekat situ tertanamnya, orang kata sihir. Kat situ tertanamnya sihir. Kau carilah kat situ, nanti adalah benda tu. Kau carilah benda tu. Ditakuti tu kan. Ditakuti orang yang tahu tu kemungkinan dia menggunakan jin. Jin dia yang menghantar benda tu kat situ. Jinnya yang menanam benda tu kat bawah pokok tu. Jadi itu sebabnya dia tahu benda tu ada buah pokok tu. Kau cari buah pokok tu, kat situlah dia tanam benda tu. Jadi orang pun pergi sana, pergi cari. Gali-gali memang ada benda tu. Ditakuti bahawa orang yang beritahu tu, dukun ke bomoh dan sebagainya, dia telah menghantar jin untuk menanam benda tu di bawah pokok itu. Dia takuti begitulah. Kalau betul-betul lah bukan dia yang tanam, tapi dia tahu itu memang Allah Ta'ala beri kelebihan pada dia lah. Allah Ta'ala beri kelebihan pada dia sampai dia tahu benda tu ada kat situ, tertanam kat situ kan. Tapi kalau ikut kepada Quran dan sebagainya dan hadis, kita tak tahu perkara gaib. Tak tahu. Yang tahu ialah para Nabi dan para Rasul saja tahu perkara gaib. Macam tu. Jadi kita tak tahu benda ke bawah tu. Dalam bumi ni kita tak tahu benda tertanam. Bawah surau ni ada omeh pun kita tak tahu. Kalau ada omeh bawah surau ni, semua habis dah roboh surau ni kan. Habis roboh surau ni, orang ambil omeh lah. Tapi kita tak tahu. Sedap. Kecuali kalau contoh ada alat yang canggih lah. Alat yang canggih yang boleh mengesan, contohnya benda yang terdapat dalam bumi. Itu lain lah. Baik, dakwaan mengenai perkara akan datang melalui ilmu mutajim atau mencari berita masa hadapan melalui keadaan-keadaan tertentu adalah perkara yang dilarang oleh Islam. Dilarang Allah Ta'ala. Ia termasuk dalam pekerjaan ahli nujum yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man igtabasa ilman minan nujum iktabasa syu'batun minasir. Sesiapa yang memetik ilmu daripada bintang, maka dia telah memetik satu cabang ilmu sihir. Siapa yang memetik ilmu daripada bintang, maka dia telah memetik satu cabang pada sihir. Sihir adalah sesuatu yang diharam Allah Subhanahu Wa Taala. Habis tu. Sihir satu benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perbezaan antara usul dan habis. Jadi nak cerita pada kita ni, maknanya ada ilmu-ilmu berkenaan bintang ni, kan? Ada ilmu berkenaan bintang. Dan dalam Islam pun ada ilmu, orang kata namanya ilmu falak. Ilmu falak ni ilmu berkenaan dengan bintang. Dengan bintang. Cuma melalui bintang kita tak boleh tahu benda yang akan berlaku kemudian. Cuma macam ilmu falak ni, tahulah bintang ni kan akan terjadinya mungkin
kata gerhana bulan ke gerhana, itu ilmu falak. Itu ilmu falak lah. Ataupun akan lalunya kata meteor tu tak? Tai bintang akan lalu di Malaysia, akan lalu di kawasan inilah tai bintang kan, melalui pengamatan daripada ahli falak dan sebagainya kan. Gerhana bulan, gerhana matahari kan dan sebagainya, itu tak ada masalah, tak ada masalah. Ya, yang menjadi masalah ni ialah apabila kita melihat bulan bintang itu, bila lihat bintang itu dia kata oh bala bencana akan berlaku. Bila bintang ini akan balak akan berlaku melalui bintang, pengamatan pada bintang saja. Itu tak boleh. Cuma yang boleh itu kenaan dengan bintang tadilah, gerhana bintang kan dan sebagainya, gerhana bulan, gerhana matahari, itu saja. Baik, jadi akhirnya sihir suatu rahmat Allah. Sampai situlah, wallahu a'lam bissawab, wa ilaihi marji'uhum. Sekadar situ pembahasan kita dua kitab. InsyaAllah akan datang kita sambung. Ada soalan? Saya tak ada Ustaz. Lain ada soalan? Ayat Quran dan doa-doa. Okey. Dibenarkan. Yang dibenarkan kita menggunakan Al-Quran ataupun doa-doa yang datang daripada baginda Sallam. Tetapi dalam masa sama kita jangan melarang pesakit itu pergi jumpa doktor, jangan larang. Mana pergi jumpa doktor tu pergi jugalah. Pergi juga. Jangan kita larang pula. Oh tak boleh, kau tak boleh jumpa doktor. Kau kena aku je libatkan kau kan. Aku menggunakan Al-Quran, doa-doa. Apa nak pergi jumpa doktor? Kalau ikut pada etika tak boleh. Etika perawat dia tak boleh melarang pesakit jumpa doktor. Tak boleh. Doktor dia kena pergi juga. Macam tu. Ataupun memang doktor kata memang doktor pun tak boleh buat. Memang sepatutnya kita pergi jumpa perawat Islam. Itu pun baiklah. Tapi kalau seandainya doktor pun dia tak jumpa lagi. Doktor pun tak jumpa lagi, hanya jumpa kita aja. Tak bolehlah kita kata, oh tak payah jumpa doktor tu, jangan aku je boleh. Tak boleh. Etika perawat Islam ni dia tak boleh cakap macam tu. Tanya dia dah pergi jumpa doktor belum? Belum. Apa jumpa doktor dulu? Dia kata. Kadang-kadang dia memang jenis sakit-sakit yang memang boleh doktor boleh kesan dia melalui alat-alat dan sebagainya kan. Doktor kan ada macam-macam alat dia kan, kadang kamera kecil kan boleh masukkan dalam badan, boleh tengok dalam badan apa sakit dalam badan kan, macam tu. Kerana ialah hospital ni dia banyak-banyak alat perubatan yang canggih-canggih kan. Jadi kat situ pun dia boleh kesan apa penyakit dia. Tak guna kalau kita ombuh-ombuh banyak kali, tapi sebenarnya doktor tak ada kaitan pun dengan kita ombuh tu kan. Sakit dia tak ada kaitan pun dengan, ini bukan kerasukan jin ni, ini memang jantung gitu. Ini memang sakit jantung, ini memang kena kanser kan. Kena pergilah jumpa doktor dulu. Kalau doktor kata dah tak boleh buat kan, barulah pergilah jumpa perawat Islam aja tu. Faham kan? Faham kan? Kalau Ustaz guna ayat Quran tak kenal ayat. Yelah, bukan Al-Quran, ayat syifa dan sebagainya. Juga banyak ayat syifa. Tak ada. Dia mesti dibaca dengan kuat. Bila kuat tu orang dengar apa yang kita baca. Kalau kita baca songau-songau kan tak jelas, jadi orang pun buruk sangka lah. Apa pun dia baca kan. Dia pakai jin, orang asli pun macam tu Ustaz. Ya. Saya pernah tengok dia berubat, faham pun dia semua saya tak tahu. Kan? Tapi orang tu kadang ini jadi fikir juga, tak tahu lah saya kan. Tak elok orang asli saya tak tahu macam mana. Dia tiup-tiup, dia baca-baca. Baik tak?
Tak baik. Tak baik. Tak baik kan? Duit habis. Macam tu lah. Baik. Cukup dah sejam. Cukup Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa lam taqabbal azkan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatai alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahana hafdhal arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la istajaba laha. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Kita akan dapat seorang tenaga ustazah kan? Ustazah. Bila start dah? Minggu ketiga hari Ahad jam 9 hingga 10. Minggu ketiga. Mana bulan 2 start lah? Bulan 2. Bulan 2. Ustazah Fazilun. Kan kita dah dapat seorang ustazah lah untuk mengajar muslimat. Jangan khusus ni yang abang-abang tak datang ayah-ayah tak datang. Tak, komunitas saja. Komunitas je. Okey. Buka boleh ya? Buka pintu boleh, tolong buka je. Lepas tu baliklah. Saya dah cari satu kerajin dia. Kunci pilih sistem itu pun dia orang lelaki tak boleh langsung datang. Saya kalau tahu saya cukup